Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tachehao. Wanakkam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Munzir, saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat dalam GPRP, pengarah-pengarah pilihan raya negeri, saudara-saudari daripada seluruh negara yang terpaksa hadir pada notis yang cukup singkat pada hari Ahad pagi-pagi. Saya cukup berterima kasih kerana semangat yang saudara-saudari tunjukkan. InsyaAllah akan dapat menyambut semangat yang kita mula nampak daripada pengundi-pengundi kebelakangan ini, yang akan mendekatkan kita untuk menembus balik maruah keadilan dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya memang, mereka yang biasa kerja dengan saya tahu bahawa saya tidak ambil tahu soal-soal kecil, mikro, soal-soal macam dekat mana nak buat, nak makan apa, warna apa, itu selalunya memang saya tidak terlibat, dan saya minta bantuan daripada rakan-rakan GPRP untuk dengan secara cepat kita mengumpulkan individu-individu seperti saudara-saudari yang akan menjadi nadi ke arah kita menang dalam pilihan raya, kerana saudara-saudari adalah kumpulan pertama dalam negara ini yang akan dilatih dan berperanan sebagai pengurus kempen lapangan ataupun field coordinator dalam menghadapi pilihan raya. Jadi saya tak tahu bahawa cuma saya memang kurang suka hotel sebab saya kedekut. Saya tak tahu bahawa akhirnya pelancaran kursus pengurus kempen lapangan ini akan dibuat di Pusat Belia Antarabangsa. Sebab kali terakhir saya berucap di Pusat Belia Antarabangsa ini ialah pada 15 Ogos 1998. 2 minggu sebelum Datuk Seri Anwar dipecat yang mencetuskan reformasi. Masa itu saya adalah pengurusi Kesatuan Pelajar di luar negara, dan memang kebiasaannya setiap tahun kita ada satu program besar dengan pimpinan negara. Jadi saya ingat 15 Ogos, bukan Dewan inilah, saya ingat Dewan yang satu lagi yang lagi besar ke atas kan. Pada hari itu yang hadir termasuklah Tun Daim Zainuddin, termasuklah Datuk Seri Mustafa Muhammad, termasuklah Najib Razak. Saya ada lagi gambar saya bagi cenderahati kepada Najib Razak, dan akhirnya ditutup dengan pada masa itu kita panggil amanat negara oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Pada masa itu adalah Timbalan Perdana Menteri, dan itu kali pertama dan awal saya berurusan dengan Azmin Ali. Sebab masa itu Azmin Ali adalah pegawai khas Datuk Seri Anwar. Seawal 15 Ogos 1998, maksudnya 2 minggu sebelum Datuk Seri Anwar dipecat, kami yang pelajar-pelajar pun sudah pun maklum bahawa Tun Mahathir masa itu akan memecat Datuk Seri Anwar. Jadi saya ingat pada 2 September 1998 saya berada di rumah di Kemaman Terengganu, dan sekitar jam 10 pagi saya dapat panggilan. Masa tu handphone tak ada lagi tau, masa tu masih lagi pakai landline kan. Beritahu bahawa Datuk Seri Anwar telah dipecat.
Jadi rakan-rakan pimpinan pelajar masa itu maklumkan kalau boleh datang ke KL. Masa tu lebuh raya tak ada. Jadi kali pertama saya naik kapal terbang daripada Kuantan ke Kuala Lumpur pada 2 September 1998. Kali pertama juga saya ambil, masa tu bukan mikrofon, loud hailer dalam ceramah-ceramah yang masa itu berlaku secara spontan di sekitar Kampung Baru. Dan hari ini sebab itu sudah hampir 24 tahun, memang kena pada tempatnya apabila kita kembali ke, saya sendiri kembali ke pusat belia antarabangsa ini. Dan insya-Allah kalau dulu pusat belia antarabangsa ini tempat yang bagi saya mengingatkan kepada reformasi September 1998, kali ini kalau kena caranya, saya harap saudara-saudari juga ada nostalgia. Setiap kali di masa akan datang, saudara-saudari ingat tentang pusat belia negara, pusat belia antarabangsa, saudara-saudari akan ingat itu titik kita untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang seterusnya. Saya minta maaf lah, saya tak dapat bersama selepas ini kerana saya di Johor semalam, mula di Simpang Renggam, kemudian di Johor Bahru, pagi ini di sini, kemudian kena turun balik ke Batu Pahat, ada satu program, kemudian di Parlimen Ledang, dan malam ini berakhir di Tangga Batu, Melaka. Pagi esok, pagi-pagi saya ada fly out ke Bangkok. Jadi kalau saya masuk cepat, keluar cepat tu saya minta maaf. Kalau dah menang nanti kita boleh sembang panjang, masa lebih banyak. Cuma saya nak kongsi dengan saudara-saudari, saya telah lama tidak berkecimpung dalam program-program politik. Jadi untuk 4 tahun yang lepas, saya memang menjalani hidup seperti orang biasa. Saya bangun, saya pergi jogging, saya masuk pejabat, saya pergi kedai mama. Dan susah untuk saya nak baca mood rakyat. Kelebihan seorang ahli politik, kalau kita kena pada caranya, ialah kebolehan kita membaca dan mengunjurkan mood rakyat itu lebih baik daripada orang lain. Dan saya akan terangkan selepas ini kenapa walaupun saya yakin ia bukan sesuatu yang mudah untuk dibuat apabila kita perkenalkan kaedah melaksanakan kempen yang 100% baru dan tidak pernah dibuat di rantau Asia Tenggara ini. Memang tak pernah buat. Saya tahu sebab saya juga adalah perunding kepada beberapa parti politik besar di rantau ini, di Indonesia, di Thailand. Saya tahu memang tak pernah dibuat. Yang kita cuba buat dan kita bangunkan melalui Sista ini hanyalah berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, seperti di Eropah. Ini cara mereka berkempen. Cuma saya nak bawa balik tentang soal membaca mood dan juga perasaan rakyat. Ada 2 cara untuk kita membaca. Satu ialah dengan menggunakan data. Data ini kalau dulu-dulu ialah menggunakan kaji selidik yang dibuat. Itu pun kaji selidik kena berhati-hati kerana ada kaji selidik ini dia memang tipu. Sebab kaji selidik yang benar-benar menzahirkan mood dan juga pandangan rakyat itu mestilah berada dalam parameter dan juga spesifikasi yang tepat dengan keperluan sains dan statistik. Contohnya apa dia? Yang paling penting ialah data yang datang itu mestilah mewakili secara adil dan keseluruhan setiap kumpulan dalam masyarakat. Saya bagi contoh. Katakanlah saya lantik saudara-saudari 100 orang
konon untuk buat culaan dan juga konon untuk buat kaji selidik supaya kita tahu macam mana keadaan rakyat. Saya hantar ke satu parlimen Shah Alam. Shah Alam bosanlah. Kita hantar ke Tanjung Karang contohnya, tempat Noh Omar. Kalau saudara-saudari sebagai orang keadilan, saudara-saudari pergi tempat-tempat yang saudara-saudari kenal sahaja, yang sebab dekat situ ramai yang saudara-saudari memang selesa. Pergi dekat kedai kopi keadilan, pergi dekat rumah ataupun kawasan yang agak bandar yang kita tahu besar kemungkinan ini adalah orang-orang yang berkemungkinan akan mengundi keadilan. 100 orang yang dihantar, ketuk pintu, tanya macam mana pendapat dan nak undi siapa, sudah tentu sebahagian besarnya akan beritahu dia minat keadilan. Jadi saudara-saudari balik, kaji selidik itu balik menunjukkan sokongan kepada keadilan adalah 200%. Confirm menang. Apa masalah kaedah itu? Masalahnya ialah pertama, kaedah itu melanggar prinsip statistik yang paling utama, iaitu sembarang kaji selidik mestilah rawak. Dia tidak boleh kita pilih-pilih. Dia mestilah rawak. Maksudnya, kita memang memastikan apabila rawak, setiap kumpulan yang ada dalam masyarakat itu dapat memberi maklum balas yang tepat. Kalaupun kita telefon, contohnya ada juga yang telefon, dia masih lagi, kalau telefon itu adalah berdasarkan semata-mata kepada senarai yang kita ada, itu pun belum tentu dapat rawak lagi. Sebab orang bagi kita senarai, kita telefon. Dan manusia bila dia pilih nombor, mungkin dia pilih mana, kalau dia suka yang perempuan, dia telefon yang perempuan saja. Kalau dia suka lelaki, kalau yang India, dia nak telefon, mungkin dia pilih kawan India dia saja. Itu ada masalah lagi kerana ia tidak rawak. Sebab itu dalam kita mengetahui mood rakyat, dan mengetahui mood rakyat ini cukup penting kerana kita perlu menggubal strategi. Kita kena tahu apa perkara yang menyentuh emosi rakyat, apa yang penting. Bagaimana rakyat nak tengok parti yang dia tertarik untuk dia pilih. Semua ini memerlukan dapatan data yang betul-betul melepasi parameter dan juga spesifikasi statistik. Sebab itu banyak parti ke laut, saudara-saudari. Pengalaman saya daripada 2009, dulu-dulu, masa saya ingat masa reformasi awal dahulu, saya ingat awal-awal tu kalau ceramah ni 20,000 orang datang. Siapa yang masih lagi ingat, banyak yang muda saya tengok dalam dewan ni, mungkin tidak pernah merasa zaman itu. Tapi saya awal-awal, saya selalunya tak suka sangat duduk bercakap dulu. Saya lagi suka duduk di belakang sampai sekarang pun. Sebab tu saya tak suka duduk di depan, saya tak suka ada kursi VIP. Kerana itu mengambil peluang kita untuk duduk di belakang bersama-sama dengan penduduk dan rakyat supaya kita sebenarnya boleh tahu apa perasaan dia. Kan? Masa itu 20,000 orang datang, sebenarnya dia tak dengar pun apa yang orang kat depan tu cakap. Dia tengok Nurul Izzah, nampak Nurul Izzah mulut kumat kamit je. Dia tak dengar pun dia. Kadang-kadang awal-awal zaman reformasi dahulu, orang yang bercakap tu sampah gila. Tak apa-apa dia cakap. Tapi kat bawah ni tepuk, semangat. Bila kita masuk pilihan raya, kita kalah. Dan itu jugalah yang berlaku kepada PAS Saban pilihan raya, sehinggalah dia mula bekerjasama dengan Keadilan dan DAP membentuk Pakatan Rakyat. Baru anda nampak sedikit anjakan. Kalau tidak, saya orang Terengganu, PAS ni kalau program dia 10,000, 5,000, 15,000 dalam stadium penuh. Saya tahu kenapa itu tidak membantu PAS menang dengan besar sebelum dia berpakat dengan Keadilan dan DAP dalam tahun 2008, 1999 dulu. Sebab itu namanya syok sendiri.
bila buat program, dia kerah semua orang dia daripada seluruh negara. Marilah pakcik-pakcik ni yang miskin, naik bas kau, kumpul duit, naik kereta daripada hujung Perlis, datang berkampung. Ada yang bawa kemah duduk, bawa periuk sendiri. Itu cara lama berpolitik saudara-saudara. Itu pilihan masing-masing, tak ada masalah. Tetapi, kalau kita nak menang pilihan raya, cara itu sangat berbahaya kerana dia memisahkan kita daripada denyut sebenar rakyat. Denyut sebenar rakyat ini bukanlah datang daripada orang kita semata-mata, syok kita sendiri. Dia mesti datang daripada orang yang sebenarnya tak ambil tahu politik pun. Sebab itu data apabila dibuat dengan cara yang betul, dia mestilah membantu kita untuk memilih jalan yang kita rasa kalau kita mengambil jalan ini, itu ada tarikan kerana dia betul-betul sesuai dengan pandangan rakyat di bawah. Jadi itu syarat pertama zaman ini untuk menang pilihan raya. Mana-mana parti yang nak menang pilihan raya, mestilah ada kelebihan data. Tidak boleh masuk pilihan raya dengan syok sendiri sebab kita rasa kita hebat. Kalau tidak, kita akan jadi Tun Mahathir Mohamad yang sekarang nak jadi Perdana Menteri bagi kali ketiga. Syok sendiri saudara-saudari. Okay. Sebab saya yakin dan saya ada data tiap-tiap bulan tanya siapa yang rakyat Malaysia nak lantik untuk jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir tak masuk carta saudara-saudari. Langsung tak masuk carta. Tanyalah, sebutlah macam mana. Kalau 100 orang kita tanya, tak sampai 2 orang yang kata dia nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi biar kat dia lah. Parti macam tu biar kat dia kerana dia tidak memahami bahawa keperluan menyelami denyut nadi rakyat itu hanyalah datang daripada kelebihan strategik menguasai data yang kita cuba bina dalam keadilan sekarang. Itu yang pertama. Itu pun tak cukup saudara-saudari untuk menang pilihan raya. Tak cukup. Sebab data sahaja, bila dia datang sebagai statistik dan angka, lain orang dia buat tafsiran yang berlainan. Lain orang tidak memahami data itu kecuali diimbangi pula dengan satu lagi maklumat-maklumat yang kita panggil maklumat kualitatif. Jadi, ilmu pilihan raya ni ada 2 bahagian. Satu ialah kuantitatif daripada data. Satu lagi ialah kualitatif, iaitu pandangan dan pemahaman kita yang lama dalam politik mengenai gerak badan, mengenai pandangan rakyat, mengenai mood rakyat yang dapat membantu kita mentafsirkan data-data itu dengan lebih baik. Yang ini yang saya nak sebut pasal Johor semalam. Dan saya akan turun ke kawasan-kawasan lain. Tempat-tempat saudara-saudari. Ada beberapa benda yang saya akan cuba dapat dan fahami. Data itu memang kita ada. Saya memang ada data yang kita jalankan setiap hari daripada Jun 2016. Data itu cukup. Sebab itu selalunya kalau saya buka mulut, selalunya sebab saya ada data yang menyokong beberapa pandangan saya. Kalau saya tak ada data, saya tak buka mulut. Sebab saya tak tahu. Bila saya turun ke kawasan-kawasan, yang saya nak tengok juga ialah mood dan juga gerak badan, raut wajah pengundi. Setakat ini, kalau berdasarkan semalam, di Simpang Renggam dan di Johor Bahru, mood itu adalah baik. Berdasarkan beberapa perkara. Pertama, kehadiran itu baik. Kehadiran yang ada di Simpang Renggam walaupun mula awal, kemudian di Johor Bahru, kehadiran itu belum lagi kita lihat sejak kali terakhir PRU 2018. Selepas itu Pakatan Harapan, PKR pun, macam mana kita buat pun kita belum dapat berjaya menarik dan menggembeling minat rakyat macam yang dulu-dulu.
Kali ini bagus, Alhamdulillah. Kalau simpan renggam pun bermula pukul 9, saya mula bercakap tu 5 kemah penuh. Orang ramai kiri kanan, jalan, kereta belum sampai lagi, kita dah tengok kereta beratur. Ini negeri yang baru kalah besar pilihan raya. Hampir pupus kita dalam pilihan raya negeri yang lepas. Sama keadaan di Johor Bahru. Belum sampai lagi, kita dah boleh tengok kereta bersusun, bendera dah ada, kita masuk daripada, saya selalunya datang daripada belakang, saya boleh tengok kursi dekat belakang itu dah penuh, orang dah mula ada. Jadi, kehadiran pertama, kehadiran bagus. Yang kedua, saya juga perhatikan, yang ini penting, saudara-saudari, kerana saudara-saudari akan jadi pengurus kempen lapangan. Ilmu ini mesti ada di dada saudara-saudari dengan data yang saudara-saudari ada, dengan pemahaman kualitatif mengenai sikap, jenis dan juga gerak badan orang yang datang kepada kempen. Yang kedua, selalunya saya perhatikan bila saya bagi ceramah, ada 2 jenis kumpulan orang yang datang ke program-program politik dan kita boleh tahu terus. Jenis pertama ialah orang-orang penyokong tegar parti. Saya belum buka mulut lagi, dia dah gelak dah. Saya tak sebut apa lagi, dia dah jerit dah. Dalam kempen memang seronok. Memang kita rasa semangat dan sebagainya bila crowd itu, orang ramai itu adalah seperti ini. Tapi kalau saya berada di atas, saya tahu ini bukan kumpulan pengundi atas pagar. Ini penyokong kita. Kalaupun dia berteriak, menyokong, menyambut, itu belum tentu lagi menunjukkan kekuatan kita. Kerana yang datang itu adalah orang-orang parti. Dan orang parti kalau dia masuk mengundi, tidak ada parti dalam Malaysia ini atau di mana-mana di seluruh dunia yang boleh menang hanya dengan sokongan parti. Kenapa di Johor Bahru dan juga di Simpang Renggam semalam, bukti-bukti awal menunjukkan ada peralihan yang baik. Sebab dia tengok kat saya macam dia nak makan saya. Saya cakap apa pun, kalau orang parti itu dia dah gelak tergolek-golek lah. Yang datang tu hanya tengok, dia tak ada expression, raut muka dia, hanya mendengar. Itu maksudnya yang datang itu adalah pengundi atas pagar, saudara-saudari. Itu maknanya mereka datang untuk menilai dan mendengar. Memang sebagai penceramah tak seronok lah. Dalam hati kata, ya Allah, aku dah cerita semua ni. Kalau tempat lain ni memang dah bergolek-golek, suka tepuk semua. Tapi dekat situ, punchline, sebut punchline macam mana pun, yang gelak orang yang tengok Facebook. Kat depan tu dia tengok saja kan. Kemahiran sebegini adalah cukup penting untuk mereka yang menguruskan pilihan raya. Bala yang paling besar bagi mana-mana parti ialah mengerah anggota parti seperti saudara-saudari dan rakan-rakan bila saudara-saudari balik ke cabang-cabang. Kemudian menghabiskan masa, mengeluarkan wang sendiri, naik semangat dan yakin menang, kemudian ditolak dalam pilihan raya. Itu bala yang paling besar yang dilalui oleh mana-mana parti ataupun orang yang pernah terlibat dalam gerak kerja politik. Pandangan saya lebih rela kalah asalkan tahu lebih awal saya akan kalah. Kalau nak menang, biar saya tahu lebih awal saya nak menang. Saya boleh rasakan. Kerana itu menyediakan kita secara psikologi untuk memahami apa sebenarnya pandangan rakyat. Sebab orang politik ni, parti politik masuk pilihan raya, macam nak tackle girlfriend lah. Kalau nak reject lah awal-awal. Kan senang, tak adalah aku nak bawa sana sini, beli hadiah, cakap good night tiap-tiap malam, tak ada lah macam tu. Yang paling teruk kalau nak tackle orang, separuh mati, happy semua, kita shock sendiri. Ingat ke dia minat kat kita? Lama-lama dia block kat WhatsApp. Tak pernah berlaku kat saya lah kan.
Jadi dalam pilihan raya begitu juga. Dan di peringkat JPRP dan di peringkat pusat, kelebihan itu telah pun ada kepada kita. Saya rasa tidak ada parti yang mempunyai kekuatan strategi data dan penguasaan analitik yang kita ada ini sebaik yang keadilan ada nak masuk dalam pilihan raya. Kita jauh berada di depan. Cuma keupayaan itu sekarang perlu diperturunkan pula ke peringkat lapangan, iaitu peringkat kempen-kempen di kerusi-kerusi parlimen dan kerusi-kerusi DUN. Dia tidak cukup kalau saya sahaja dan kawan-kawan dalam JPRP dan pimpinan pusat sahaja yang mampu menguasai data sehingga boleh meneka dan menelah mood dan juga sentimen rakyat. Perkara itu mesti diperturunkan sampai ke bawah. Supaya setiap daripada pengurus kempen kita, bila kita jalankan kempen, baik di Sungai Petani ke, baik di Segamat ke, hatta dekat Kota Baru sekalipun, orang kita memang menguasai data dan menjalankan kempen pilihan raya itu dengan terurus. Sebab itu saudara-saudari, di belakang tabir sejak 2-3 tahun yang lepas, kita membangunkan satu aplikasi. Aplikasi yang bagi saya cukup penting kerana ia menggabungkan semua kempen dan juga gerak kerja pilihan raya kita atas satu platform. Okay. Mungkin ada yang beritahu apalah hebat sangat soal app semua ni. Semua ada app. Dia bukan soal app, saudara-saudari. Dia soal memperbaharui cara kita berkempen untuk memenuhi beberapa syarat asas untuk menang pilihan raya. Pertama, gerak kerja itu mestilah boleh diukur. Dan ukuran gerak kerja itu mestilah telus daripada peringkat yang paling bawah sampai peringkat yang paling atas, sampai presiden. Sebabnya begini, masalah yang ada dalam mana-mana parti politik, termasuklah keadilan sebelum ini, ialah bila nak masuk pilihan raya, semua bakal-bakal calon cakap dia maha hebat. Semua cukup hebat. Saya turun ke bawah telah buat 800 program dalam 2 minggu. Korang gelak, aku selalu dapatlah benda-benda macam ni. Tak pernah ada Facebook, tiba-tiba tiap-tiap hari dia spam orang dengan Facebook dia. Saya ingat lagi, 2-3 pilihan raya yang lepas kan, bila nak masuk musim pilihan raya ni, saya duduk dekat kondo. Jadi surat itu akan dihantar dalam mailbox dekat bawah. Bila dekat dengan pilihan raya, memang pengurusan kondo saya naik sakit hati kat saya sebab surat yang datang dalam sampul-sampul tebal ni terlalu banyak, tak ada tempat, tak muat nak masuk dalam mailbox saya. Sebab apa dia? Bakal-bakal calon tiap-tiap minggu menghantar CV tebal mengalahkan tesis. Kalau hantar sekali tak apa, tiap-tiap minggu kau hantar. Baca ni segala benda dia buat. Kalau saya baca tu, dia tak payahlah bertanding kursi DUN, baik bertanding Presiden Amerika terus. Dah hebat macam tu dah, kan? Masalah yang ada dalam mana-mana parti politik di dunia ini, bila sampai ke nak masuk pilihan raya, semua merasakan mereka lah yang paling hebat untuk jadi calon. Saya hormati itu. Cuma kalau saudara-saudari berada di tempat saya dan Datuk Seri Anwar nak pilih calon ni, letih kita. Untuk berlaku adil kepada semua, kita kena pastikan bahawa calon-calon yang kita nak tampilkan itu adalah calon-calon yang betul-betul bukan saja gebang buat kerja, tapi ada bukti dan bukti itu boleh disahkan dengan pengundi biasa yang memang dia ini berkesan buat kerja di bawah. Sebab soal pemilihan calon
adalah satu harapan dan kehendak rakyat kepada keadilan supaya kita perbaiki rekod lama kita. Memang pedihlah dengar orang duk marah keadilan, kata parti lompat, macam mana kamu pilih calon. Memang pedih sebenarnya. Saya selepas Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004, saya menyertai parti di awal penubuhan dan terus berada dalam barisan kepimpinan. Mula sebagai exco pemuda masa itu. Dan umur 26 saya terus jadi ahli majlis pimpinan tertinggi pada umur yang paling muda. Keanggotaan yang paling muda masa itu. Kemudian Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004. Jadi saya pun kata, dan terima kasih, saya tak berminat, Datuk Seri Anwar dah keluar. Jadi saya pun balik teruskan dengan kerjaya saya di korporat lah. Sehinggalah Datuk Seri Anwar pujuk balik untuk, cuma saya kena scam lah. Yang tu saya ungkit sampai sekarang kan. Sebab masa itu Datuk Seri Anwar pujuk saya, dia kata, dia tahu saya memang tak minat politik daripada muda. Saya kenal Datuk Seri Anwar ni daripada umur 17, tingkatan 5. Saya memang tidak minat politik. Sebab saya tidak ada kesabaran macam orang politik ada. Orang politik, dia boleh buat, macam saya katalah, dia boleh hantar CV dia yang tebal tesis tu tiap-tiap minggu. Gila lah. Saya tak ada macam tu. Saya akan kira ni membazir, post mahal, print mahal, buat apa? Jadi Datuk Seri Anwar, saya ingat tahun 2009, pujuk saya, dia kata, tak apalah. Saya minta 2 tahun saja. 2 tahun, datang, saya jadi Chief of Staff Datuk Seri Anwar. Dan pada masa yang sama, saya jadi CEO Pejabat Ekonomi kerana pada ketika itu, Pakatan Rakyat baru menang 5 negeri. Jadi perlukan satu pasukan yang boleh mula membangunkan dasar-dasar yang boleh dikaitkan supaya orang kenal keadilan dan pakatan pada ketika itu. Kalau tidak, orang kata, kamu ni nak buat apa? Parti-parti ni apa beza kamu? Sebab itu saya dipanggil dan saya ingat sebab Datuk Seri Anwar kata, tak apalah, jangan bimbang, kamu tak payah jadi ahli politik, tak payah tampil ke depan pun. Hanya tumpu kepada membangunkan dasar-dasar dan program-program yang boleh membantu pakatan untuk mentadbir negara. Saya pun okeylah, saya ingat okeylah. 2 tahun, lepas tu saya balik semula ke korporat kan. Tak jadilah kan, lepas 2 tahun aku masuk lokap. Nak masuk korporat apa kan. Tapi saya ingat, sebaik saya masuk 2-3 bulan, krisis pertama paling besar yang dilalui oleh parti ialah apabila berlaku lompat di Perak dahulu. Calon kita 2 orang lompat, oleh sebab itu jatuh kerajaan Pakatan Rakyat di Perak pada ketika itu. Kemudian seterusnya berlaku lagi, ahli-ahli parlimen kita pula lompat lagi. Bayan Baru lompat, Padang Serai lompat. Siapa lagi lompat nama tu? Padang Serai, Bagan Serai. Jadi Kulim Bandar Baru lompat masa tu. Pakai je kopiah, lompat juga. Jadi daripada tahun 2010, kita berhadapan dengan kemarahan dan kekecewaan rakyat. Kerana masuk pilihan raya, mereka pilih calon-calon ini atas landasan keadilan, tiba-tiba kena khianat. Jadi akhirnya orang kata, selain daripada orang kecewa, kita terpaksa berdepan dengan satu soalan yang layak dan berhak rakyat tanya. Soalannya ialah, macam mana kamu pilih calon ni? Kamu pilih-pilih, lepas tu dia lompat. Lepas tu boleh kena beli. Jadi sangat sukar dalam tempoh 1-2 tahun selepas 2010 itu untuk kita membina kembali keyakinan rakyat. Saya ingat saya masa itu masuk kampung, masuk bandar, menerangkan soal NFC, lembu, kondo tahun 2011-2012.
Rakyat setuju dengan kita. Rakyat marah dengan UMNO, tapi rakyat tanya, apa jaminan kamu ada kalau kami percaya sekali lagi lompat itu tidak akan berlaku. Ada pembaharuan-pembaharuan yang parti telah buat sebenarnya. Contohnya dalam pilihan raya umum yang lepas, calon-calon parti perlu menandatangani perjanjian supaya bila masuk dalam pilihan raya, kalau kamu lompat, maka kamu kena bayar. Itu yang Zuraida sekarang tengah berdepan. Saya berdoa lah kan, supaya kita menang dan nanti kalau ditakdirkan kita menang dapat 10 juta, saya dah akan berkira ni kan. Saya akan maklumkan dan bentangkan, dan ni dengar ni, orang luar dengar kan. Saya akan maklumkan dan bentangkan, kalau dapatlah 10 juta itu kan, itu hak parti 10 juta kan. Tapi kita nak minta 2 juta untuk buat kenduri rakyat satu Malaysia. Pembaharuan itu berlaku. Dan ada baiknya. Cuma 2018 lalu pun ada masalah. Kalau orang tanya, kenapa ni ada perjanjian tapi masih lagi lompat? Azmin lompat, Saifuddin Abdullah lompat. Siapa lagi lompat? Aku dah lupa dah. Saya tahu kenapa, apa masalah dia. Tak apa, lepas ni aku nak pergi Batu Pahat cari dia. Tiba-tiba speaker Batu Pahat kan. Saya tahu sebab apa. Sebabnya ialah bongkaknya sebahagian daripada mereka ini, sementara semua calon lain tanda tangan perjanjian dengan parti, mereka tak tanda tangan saudara-saudari. Sebab dia rasa dia hebat. Azmin. Menteri Besar, bakal Perdana Menteri. Dia tak nak. Zuraida juga ngok lah pergi sign kan. Orang lain semua sign, dia tak sign. Sebab itu bukan semua kita boleh saman. Ada yang kita boleh saman dan ada yang terlepas. Akibatnya bila Sheraton Move itu berlaku, sekali lagi dan kali ini lebih parah, kita berdepan dengan kemarahan rakyat. Macam mana kamu pilih calon ni? Tak tahu ke? Kau nak tanyalah pimpinan parti, kita nak buat macam mana? Saya ambil contoh Kamaruddin Jaafar, Bandar Tun Razak. Pijak semut tak mati. Kalau jumpa ni baik betulnya, ya. Oh dulu Setiausaha Agong PAS. Kalau ikut rekod ni memang dosa pun kurang berbanding dengan kita. Jadi kalau nak marah pimpinan, betul lah kita rasa tak sangka lah, takkan lah. Kamaruddin Jaafar bercakap ni cukup lembut saudara-saudari kan. Sebab itu saudara-saudari, nak masuk pilihan raya kali ini, satu perkara yang jadi tanggungjawab besar saya untuk membantu Datuk Seri Anwar ialah memastikan calon-calon kita itu benar-benar calon yang layak kita ketengahkan untuk rakyat. Ramai orang takut dengan saya sebab dia kata saya ni garang. Kalau contohnya, siapa yang kerja dengan saya memang takutlah kan sebab saya memang garang. Kalau maksudnya nampak kurang rapat dengan saya, orang takut matilah tak jadi calon. Saya nak bagi jaminan kepada semua. Saudara-saudari akan mengepalai kempen lapangan kita. Saya tak ambil pot pun kau suka siapa sebenarnya. Saya tak kisah. Tanggungjawab saya hanya satu sahaja. Saudara-saudari ada akhlak, calon-calon yang kita nak letak ni mesti orang yang ada akhlak, mesti cerdik, mesti boleh buat tanggungjawab itu dengan baik dan paling penting mesti amanah saudara-saudari. Kalau kau tak suka aku pun aku tak kisah pun. Saya tak peduli. Jadi dia tak timbul soal orang itu, orang ini.
Cuma saya tak suka dibodek. Jadi janganlah bodek saya. Cari pasal kau bodek aku. Kan? Jadi saya kurang sikit. Kalau orang bodek janganlah. Kan? Sebab bagi saya ialah seperti mana kita kalau orang Islam kan. Luaran kita ke penampilan kita yang akhirnya menentukan darjat kita ialah takwa kita dengan Allah. Perbuatan kita, pahala kita, amal kita, kebajikan kita. Itu yang paling penting. Ahli politik pun sama. Kamu mungkin perangai begini, ada orang suka, ada orang tak suka, style masing-masing. Tapi itu tidak penting. Yang penting ialah dengan rakyat, kamu rajin, kamu buat kerja, kamu amanah, kamu ada akhlak. Insya-Allah kamu akan selamat, saudara-saudari. Dan itu tanggungjawab saya. Cuma nak buat keputusan itu, yang ini kita nak berbeza dengan parti-parti lain. Kalau dalam UMNO sekarang ni, dia tak habis lagi bergaduh. Sebab dia ada masalah. Perdana Menterinya Ismail Sabri. Tapi yang menentukan calon ialah Zaid Hamidi. Jadi kalau nak masuk pilihan raya, kalau dalam budaya yang macam UMNO yang kena agak-agaknya bakal calon yang nak jadi dalam UMNO ni, agaknya dia nak pergi cium siapa, saudara-saudari. Dulu senang dia pergi cium Rosmah. Sekarang nak cium Rosmah, macam mana Rosmah tengah sedih, murung sebab rindu Kak Najib. Jadi kalau dalam UMNO, dalam keadaan itu yang politik, caranya, prosesnya adalah ketinggalan zaman yang memusatkan kuasa itu semata-mata kepada nafsu orang politik di atas. Macam mana dia nak pilih calon, saudara-saudari? Itu yang menyebabkan budaya bodek, dan daripada budaya bodek itu dia jadi budaya rasuah. Kerana dia untuk bodek, kalau datang saja bawa air liur, siapa nak layan? Dia kena bawa duit, saudara-saudari. Kemudian dia bawa duit. Jadi kalau saya jadi orang yang menentukan calon, dia bawa duit ke apa, saya tertariklah. Dia ni kaya, kereta besar, hebat. Jadi akhirnya budaya yang cukup dibenci oleh rakyat itu, budaya yang melahirkan katak-katak selama ini, budaya yang menghina mandat yang rakyat bagi, kalau kita tak tukar proses kita, budaya itu akan berterusan dalam parti. Cukuplah kita kenal 2-3 kali. Sebab itu saya minta saudara-saudari, walaupun saudara-saudari mungkin kurang faham tentang apa yang JPRP nak buat ni dengan Sista dan sebagainya, dia ada fungsi yang paling penting selain daripada kita masuk pilihan raya tak syok sendiri dengan menggunakan data. Yang paling penting juga, dia membantu kami di pimpinan benar-benar mengkaji dan menilai calon-calon supaya yang bakal jadi calon nanti itu benar-benar orang yang bukan gebang saja. Kerana data tak boleh menipu, saudara-saudari. Dia tak boleh, contohnya saya ingat dalam pilihan raya 2018 dulu, ada orang daripada Ledang tak? Ledang ada Ledang. Ada wakil Ledang, ada wakil Ledang kat belakang kan. Cerita ni saya ungkit sampai bila-bila. Saya turun kat Ledang, kat Tangkak semua kan. Masa itu ada seorang yang baru masuk dalam parti daripada MCA. Nama dia Dr. Chong. Ingat Dr. Chong? Dia lompat lah. Dr. Chong ni, saya dimaklumkan doktor gigi. Dah lama lah kan. Jadi masa itu, dengan segalanya, semua nak jadi calon semua kan. Adalah pimpinan parti yang berkeras. Saya kurang setuju dengan Chong ni sebab saya perhati perangai dia, perangai MCA. 2-3 kali yang saya turun kat Tangkak, kat Ledang tu, saya rasa dia ni saya tak sedap hati. Saya rasa dia macam MCA. Sebab dia suka bodek. Jadi, tapi ada pimpinan parti yang kata, dia ni cukup kuat. Bila dia buat kerja, dia telah pun berkempen dengan 20,000 orang.
Kemudian tunjukkan, kalau ada sistem-sistem sebelum itu, dia ni dah ada sampai 20,000 orang. Saya turun ke Tangkak, tanyalah, betul ke? Saya tahu orang Tangkak kata apa? Itu bukan yang dia kempen. Dia doktor gigi, dia masukkan semua senarai nama pesakit dia selama 20 tahun dalam tu. Memanglah ada puluh-puluh ribu orang. Saya gelak, tapi memang itu yang berlaku. Jadi sebab itu, sistem yang kita bangunkan, saya akan tengok sendiri, dia sebenarnya akan membantu pimpinan untuk kita buat keputusan. Siapa yang sebenar-benarnya buat kerja di kempen lapangan. Dan buat kerja di kempen lapangan ini hanya tergolong kepada 3-4 jenis sahaja. Pertama ialah telefon pengundi atas pagar. Ceramah ada kesan dia. Program-program yang macam ceramah kelompok, contohnya bila saya turun dengan truk, Datuk Seri Anwar turun dengan rapat yang mega, ada kesan dia. Tetapi pada masa yang sama, pengundi atas pagar, dia tak keluar. Kalau tidak, dia tak jadi pengundi atas pagar. Dia sudah pun menjadi penyokong parti. Sebab hanya yang keluar ramai-ramai itu selalunya yang telah buat keputusan. Pengundi atas pagar ni dia duduk kat rumah. Dia tak minat politik sangat. Dia hanya ambil tahu pasal politik dalam sebulan sebelum pilihan raya umum. Bubar, dia nak buat keputusan sebab dia belum buat keputusan. Kalaupun dia pergi, dia mula akan pergi. Itu pun kalau tengok kepada data semasa PRN Johor, bila kita tanya 100 orang, daripada mana kamu dapat maklumat untuk membantu buat keputusan mengundi, hanya dalam 12-13% yang mengatakan mereka hadir ke ceramah ataupun program-program politik. 65% beritahu dia memang tak hadir, dia hanya mengikut maklumat di media sosial semata-mata untuk buat keputusan. Jangan bimbang soal media sosial itulah. Itu ada kumpulan lain di bawah Saudara Cincong, pengarah komunikasi yang menumpukan kepada kempen digital. Yang itu bukan masalah saudara-saudari. Masalah saudara-saudari ialah kempen lapangan. Jadi sebab itu sementara kita akan meneruskan dengan cara tradisional kita. Mana yang boleh kempen ceramah kelompok, kita buat ceramah kelompok. Mana yang kita boleh buat mega, kita buat mega. Tapi itu hanyalah untuk menaikkan suhu kempen di bawah, untuk menarik minat supaya orang yakin dengan kita. Meyakinkan pengundi atas pagar ini terletak hampir sepenuhnya kepada beberapa perkara. Ada perkara yang perlu dimainkan oleh pimpinan pusat, maksudnya jenis naratif yang kami bina, penampilan parti, isu yang kami bawa di peringkat pusat, itu tanggungjawab pimpinan pusat. Di bawah, tugas yang paling penting ialah menelefon seberapa ramai pengundi atas pagar tiap-tiap hari. Sebab paling kurang, kalaupun dia belum buat keputusan, bila dia dapat panggilan dan skrip itu, seperti yang saudari-saudari akan dilatih hari ini, semua itu telah disediakan satu persatu di dalam sistem. Kamu telefon orang, jangan pandai-pandai sembang sendiri tau, kena maki. Saya ingat dulu kita mula-mula cuba sistem ni di Johor. Ini masalah orang politik dalam parti keadilan pun. Kita habiskan banyak masa fikir betul-betul menggunakan sains untuk membangunkan skrip itu. Bila kita suruh buat, sembang kencang kat bawah ni, yang ini sepatutnya jadi macam ni, kenapa kita tak? Ya, itu bukan bidang kamu. Yang itu telah dibangunkan oleh data scientist. Ada sebab. Jadi, ikut skrip itu, kerana bila pengundi atas pagar dapat panggilan, kan? Antara perkara pertama yang dia akan terfikir ialah, aku sebenarnya wujud. UMNO tak telefon lagi, PAS tak ketuk pintu lagi, tiba-tiba keadilan dah telefon dah tanya. Jadi kalau bayangkan, di satu parlimen, untuk kita menang, kita perlu
paling kurang dalam 10,000 sokongan pengundi atas pagar beralih kepada kita. Kalau satu hari kita boleh telefon dalam 100 orang, 50 orang, 2-3 bulan saudara-saudari, memang insya-Allah kita akan ada kesan dengan pengundi-pengundi atas pagar di kawasan itu. Perkara ini telah dibuat dalam pilihan raya yang lepas. Orang tanya, orang selalunya tak faham macam mana kita boleh menang sampai 47 kerusi parlimen dalam PRU yang lepas. Daripada 47 kursi itu adalah kursi-kursi yang hampir mustahil untuk menang. Kursi macam Sekijang. Kau gila? Pernah pergi tengok kat Sekijang? Ini kursi Felda. Kursi macam Kanga. Tak pernah dimenangi oleh mana-mana parti pembangkang seumur hidup. Kursi macam Tanjung Malim. Punyalah payah nak menang. Kita menang. Cuma dulu 2018, bila kami nak perkenalkan kaedah ini, masa itu Azmin Timbalan Presiden, dia kerat, dia tak bagi. Jadi untuk menggerakkan kempen lapangan dahulu, kami bergantung sepenuhnya kepada sukarelawan-sukarelawan yang bukan orang parti, yang tiap-tiap hari telefon pengundi atas pagar, tapi ikut skrip yang kami sediakan. Dan itulah yang sedikit sebanyak membantu sehingga kita menang kursi-kursi marginal ini. Sekarang tugas itu balik kepada saudara-saudari. Jadi yang pertama, saudara-saudari akan dilatih hari ini untuk menelpon pengundi atas pagar menggunakan sistem. Ini mudah saja. Login, masuk. Sebab bila saudara-saudari dah ada login sendiri, saudara-saudari akan berada dalam parlimen dan DUN. Kan? DUN masing-masing. Bila pilih saja aktiviti untuk telefon pengundi atas pagar, Sista akan tunjukkan nombor telefon yang perlu ditelefon, yang perlu ditelefon. Tak payah cari daftar pengundi, tak payah nak cari, dia keluar. Jadi kalau contohnya lah, adik kakak yang dekat rumah, sambil masak, contohnya sambil masak tak. Adik kakak boleh saja kalau buat sasaran, satu hari nak telefon 10 orang. Keluar nombor pertama, dial, cakap tanya, selalunya dia akan perkenalkan, saya nama sekian-sekian-sekian, saya menelpon daripada keadilan di cabang Setiawangsa, ada masa ke tidak saya nak tanya. Lepas tu tanya, kemudian soalan-soalan tanya, dalam antara isu-isu ini yang mana yang paling penting, harga barang ke apa. Jadi setiap kali yang sana itu jawab, pengundi jawab, saudara-saudari akan tekan dekat klik kan saja. Dalam 3-4 minit habis orang, habis selesai semua, klik, data itu saudara-saudari akan masuk kepada cloud kita. Jadi bayangkan kalau satu hari sampai kita telefon 10,000 orang pengundi seluruh Malaysia. Data yang kita ada dalam setiap bulan akan mewakili ratus ribu orang pengundi. Dan data itu insya-Allah akan membantu kita memahami dengan lebih baik sebenarnya apa mood rakyat. Dan di akhir telefon itu, di akhir 5 minit itu, saudara-saudari akan ditanya oleh sistem pada pemahaman dan juga bacaan saudara-saudari sebagai seorang jentera lapangan, agaknya pengundi atas pagar itu akan undi siapa? Dia masih lagi atas pagar ke? Dia akan undi BN ke? Dia akan undi kita. Saya pernah buat benda ni sendiri. Masa saya mula-mula membangunkan proses ini, tahun 2016-2017, awal-awal tu saya sendiri telefon sebab saya nak kena bangunkan soalan-soalan itu. Macam mana kita nak tahu yang orang yang kita kata atas pagar itu bukan atas pagar? Bila saya telefon, hello, saya Rafizi daripada Keadilan, agak-agaknya apa jadi kalau dia orang UMNO Totok? Ada dua kemungkinan saja. Satu, dia letak telefon terus. Yang kedua, dia cakap, celaka engkau. Jadi saya tahu terus, pengundi ini nama sekian-sekian, IC sekian-sekian, nombor telefon sekian-sekian, Totok UMNO. Kalau penyokong kita bila telefon, agaknya macam ni jawab.
Oh, dia punya sembang tu dia tanya kita balik. Oh, ini boleh menang ke tidak ni, macam mana hari tu? Dan dia tahu, dia ni memang orang kita ni. Bila pilihan raya, ada duit ke tidak ni saya nak keluar ni? Kalau pengundi atas pagar agaknya macam mana? Dia jawab, tapi nak kata dia kasar pun tidak, nak kata dia mesra pun tidak. Saya. Jadi apabila perkara ini dibuat berkali-kali, dekat pilihan raya itu, senarai pengundi-pengundi yang betul-betul atas pagar tu, kita dah ada dah. Pengundi inilah yang kita nak pergi kutip masa nak mengundi. Jangan pergi kutip penyokong kita. Kau kutip ke kau tak kutip ke, dia sokong kita pun. Yang penyokong yang ini yang kita nak pergi kutip, kan? Jadi saya harap saudara-saudari faham sebenarnya kenapa Sistar ini kalau kita buat betul-betul, dia akan jadi senjata kita antara yang paling utama nak masuk dan menang pilihan raya ini, kan? Ada orang tanya, data tu, nama tu macam mana kamu tahu dia pengundi atas pagar? Mana dapat? Mana dapat jangan tanyalah, daripada daftar pengundi lah. Saya tahu daftar pengundi kita ni antara yang paling baik sekali sebab dengan hanya daftar pengundi macam-macam kita boleh tahu. Apa yang kita boleh tahu? Nama dia kita tahulah, kan? Apa lagi kita tahu? Alamat dia kebanyakan memang ada alamat. Apa lagi kita tahu? Jantina dia kita tahu lah. Umur dia kita tahu. Bangsa dia kita tahu. Walaupun dalam daftar pengundi dia tak beritahu bangsa, tapi kami ada data saintis yang telah membangunkan algoritma, masuk saja data pengundi, dia boleh meneka, meramal dengan tepat bangsa sesuatu nama, tu kan. Jadi, dengan menggunakan data sains, berdasarkan keputusan pilihan raya lepas, berdasarkan juga kaji selidik yang kita buat tiap-tiap bulan, itu membolehkan kita untuk membangunkan algoritma. Sekarang ni algoritma. Kalau nak cerita algoritma ni payah, ni jadi kelas sains pula dah. Tapi saya bagi contoh lah, kan. Saya pakai Facebook dah. Pakai Facebook, kan. Katakanlah ada orang nakal dah berkahwin 30 tahun, tiba-tiba pergi lawat Facebook yang ataupun website ataupun pergi Google benda-benda yang tak patut, kan. Tiba-tiba kat Facebook tu segala jenis benda keluar, kan. Kelab janda menjemput anda menyertai, contohnya, kan. Kan. Saya tahu macam mana benda tu berlaku sebab Facebook ada algoritma. Berdasarkan apa yang saudara-saudari klik dekat skrin itu, berdasarkan laman mana saudara-saudari pergi, algoritma itu boleh meneka sebenarnya. Kalau saudara-saudari jenis order barang dekat Shopee, hari bulan berapa dalam setiap bulan tu yang saudara-saudari selalunya akan berbelanja. Masa itu, masa nak dapat gaji tu, macam-macam keluar dekat Facebook. Sebelum tu tak keluar pun. Sebab dia ada algoritma. Itu makna algoritma, kan. Samalah juga dalam kita meramalkan pengundi atas pagar. Dengan berdasarkan keputusan pilihan raya yang lepas, dengan berdasarkan kepada dapatan dan kaji selidik kita, maksudnya orang macam ini, kalau sifatnya begini, umur begini, duduk begini, pendidikan begini, pandangan dia mengenai masalah dan isu-isu semasa begini, ada kebarangkalian 70% dia akan mengundi pakatan. Ada kebarangkalian 70% dia pengundi atas pagar. Jadi daripada ini, 20 juta pengundi yang ada dalam daftar pengundi terkini itu, kita masukkan dalam sebenarnya model matematik, dan model matematik itu akan meramalkan kalau Haji Abbas, dia akan undi macam mana. Kalau Kahing, dia undi macam mana. Daripada 20 juta itu bagi setiap satu kawasan parlimen, maka mereka pengundi-pengundi yang diramalkan akan menjadi pengundi atas pagar, yang itu yang akan masuk dalam Sistar. Supaya apabila sukarelawan, jentera kita nak telefon, yang itu tu dia takkan telefon Kahing. Buat apa kau telefon Tan Kahing? Hello saudara Kahing, saya daripada Keadilan. Kahing kata, aku wakil rakyat kat sini lah bodoh.
Sebab itu kita menggunakan sains untuk buang semua yang memang kita ramal sebagai UMNO. Buang semua yang kita ramal sebagai PAS. Bersatu ni susah sikit lah, dia katak. Kejap kat sana, sekejap kat sini, nak ramal tak mudah lah kan. Jadi itu membolehkan kempen kita itu tertumpu sepenuhnya kepada orang-orang atas pagar. Dan dalam sepanjang hari ini, saudara-saudari juga akan diperkenalkan kepada kempen-kempen lain yang wajib dibuat. Iaitu contohnya latihan-latihan pacar. Supaya bila masuk pilihan raya, setiap kawasan DUN, setiap kawasan parlimen tu bagi setiap saluran itu sudah lengkap pacarnya dan bukan setakat bagi nama. Kalau saudara-saudari tengok dalam Sista, peraturan itu cukup jelas. Semua maklumat untuk menjadi pacar dari segi peraturan, undang-undang, video latihan, manual, semua ada di dalam Sista. Maksudnya, tengah makan ke, jangan tengah bawa kereta, janganlah tengok langgar orang ni kan. Tapi tengah makan ke, tengah nak tidur ke, tak payah nak pergi mana-mana, boleh study sendiri kan. Tapi Sista juga meletakkan syarat-syarat tertentu. Contohnya, yang nak jadi pacar, dia mesti melalui sekurang-kurangnya 6 jam latihan. Latihan itu boleh dibuat secara fizikal berdasarkan silibus yang kita dah ada, bahan yang kita dah ada, ataupun dia juga boleh dibuat secara virtual melalui Zoom ataupun Google, dan kehadiran itu melalui Sista akan direkod. Ini untuk mengelakkan masalah-masalah yang pernah berlaku sebelum ini, sembang kencang. Calon kata, saya sudah ada 500 orang pacar, semarai panjang. Hari itu Sekom tak ada, dia pakai kutip kat kampung dia, pakai letak nama aja. Latihan tak pernah ada, keluar pun tidak, nak daftar pun tak boleh, IC tak ada. Jadi, untuk pacar contohnya, daripada awal lagi mereka yang akan menjadi pacar, kita dah memang ambil terus IC dia, maklumat dia, supaya di peringkat JPRP, JPRN dan JPRC sehingga ke cabang, proses mendaftarkan pacar ini dengan SPR boleh dibuat daripada sekarang. Masuk saja hari pilihan raya, tak payah nak sibuk-sibuk ni, ambil borang, sign, cari orang semua, baru nak daftar. Masuk, umum saja bubar, setiap saluran itu kita dah ada. Jadi, saudara-saudari juga akan dilatih, selain daripada perkara-perkara lainnya. Baik, akhir sekali. Sebab saya ada satu sesi dengan sidang media, kemudian saya kena bekerja ke Batu Pahat untuk jumpa katak. Kita gempur kawasan timbalan speaker lah mana kan. Selepas saya terang semua ini, saudari-saudari mungkin bertanya, habis apa kena mengena dengan akunya? Yang kau panggil kita orang pagi-pagi hari Ahad ni duduk kat sini ni untuk main telefon ni untuk apa? Semua ini perlu dirancang oleh beberapa orang yang dipanggil sebagai pengurus kempen lapangan. Tugas saudara bukanlah sangat soal kempen dan sebagainya. Tugas saudara untuk memastikan bahawa beberapa parameter khusus kempen di bawah itu berjalan dengan lancar. Parameter pertama ialah untuk memastikan setiap cabang sekurang-kurangnya ada 200 orang jentera yang didaftarkan dan aktif di dalam Sista dalam tempoh 2-3 minggu daripada sekarang. Jadi saudari-saudari balik, bercakap dengan ketua cabang, bercakap dengan semua yang duk sibuk nak jadi calon ini. Kalau dia nak jadi calon tapi bila nak masuk daftar dalam Sista itu, dia tak cukup 200 orang, dia sembang kencang saudari-saudari. Dan bila nama dia naik untuk jadi calon, saya memang akan semak Sista. Kamu kata je calon orang kuat semua, tapi untuk kawasan kamu baru hanya ada 5 orang. Letihlah kita. Jadi saudari-saudari kena balik maklumkan, dan arahan itu akan keluar selepas ini daripada JPRP, bahawa setiap cabang, setiap kursi parlimen sekurang-kurangnya
200 orang dalam tempoh 2-3 minggu daripada sekarang. Okey, pertama. Selepas itu, maksudnya tadi gelak Selepas itu, tugas saudara-saudari, kerana saudara-saudari ini sebagai pengurus kempen lapangan terlatih yang ada sijil ditauliahkan, saudara-saudari sebenarnya berkuasa untuk menjadualkan program-program kempen lapangan. Contoh-contoh program kempen lapangan ialah telefon, pengundi. Contoh program kempen lapangan ialah latihan pacar. Contohnya juga ialah katakanlah untuk pergi buat satu program kecil bagi bantuan. Itu pun kempen lapangan. Masukkan di dalam Sistar. Kerana bagi setiap kempen lapangan yang saudara-saudari jadualkan di dalam Sistar, sukarelawan bagi kawasan itu, baik anggota parti ataupun orang biasa yang membantu untuk jadi sukarelawan, dia akan dapat notis. Hari sekian akan ada latihan pacar sekian. Kamu nak hadir ke tidak? Kalau hadir, sila tekan ya. Jadi belum pun program itu berlaku, sebagai pengurus kempen lapangan, saudara-saudari tahu akan ada 50 orang yang sudah pun mendaftar. Jadi lebih kurang dia tak syok sendiri. Kita tahu, yang ini program ini ada 20 orang, yang itu 30 orang dan lain-lain kan. Dan saudara-saudari juga ada kuasa besar kerana saudara-saudari akan bagi kata kunci untuk masuk kempen. Dia bukan, kalau tidak, letihlah Zahid Hamidi masuk jadi sukarelawan Sistar. Mampu kita? Download dekat Apple dengan Android, lepas tu daftar, dia pun join, dia tengok data kita semua. Tak boleh lah, sebab itu dia kena ada kata kunci. Orang yang bertanggungjawab dan ada kuasa di peringkat cabang-cabang dan kerusi-kerusi untuk membenarkan jentera dan juga sukarelawan menyertai kempen-kempen lapangan kita, ni yang 600 orang yang hadir pada hari ini. Kuasa itu besar saudara-saudari. Cuma janganlah dah dapat kuasa nak bagi orang masukkan kata kunci ni, mengalahkan Perdana Menteri. Tak boleh, tak nak bagi juga kata kunci. Tak boleh, janganlah macam tu. Tugas saudara-saudari ialah menapis orang yang nak menyertai kempen itu. Saudara-saudari kena tahu, yang ini ni memang orang kita, saya kenal, bagi dia masuk. Yang ini sukarelawan, saya pernah jumpa dia. Kalau belum jumpa lagi pun, telefon dia tanya, "Encik ni siapa gini?" Setuju. Kalau memang tahu ketua bahagian yang nak masuk tu, tak jangan bagilah ketua bahagian UMNO, tolak terus kan. Jadi kuasa itu cukup besar pada saudara-saudari. Itu adalah 2-3 fungsi penting, dan kalau saudara-saudari buat dengan baik, kerana kita akan ikuti carta itu, dia ada carta. Di peringkat saya sebagai pengarah pilihan raya, di peringkat Datuk Seri Anwar, kita ada super admin. Carta itu tiap-tiap hari akan kemas kini berdasarkan kempen lapangan saudara-saudari. Carta kerusi boleh menang dan boleh kalah, itu dia akan turun naik. Yang mana nak menang tu, maksudnya kempen di bawah ni nampak betul dan ada maklumat-maklumat lain termasuk dapatan dan sebagainya digabungkan. Sistar sebagai satu sistem, dia akan meramalkan kursi ni, dia dah berada di tangga ketiga, peratusan untuk menang begini. Itu membantu saya dan Datuk Seri Anwar dan pimpinan untuk kita kerah dekat kursi mana yang kita nak bantu. Kalau kursi itu dah memang confirm menang, sangat bagus, janganlah kecil hati kalau saya tak pergi tiap-tiap minggu. Saya akan sampai, tapi sudah tentu lebih banyak masa saya diperlukan untuk kursi-kursi yang berada di marginal ini, yang perlukan push ke atas untuk menang. Yang itu saya akan turun dengan lebih keras. Dan maklumat itu datang daripada Sistar. Maklumat Sistar itu datang daripada saudara-saudari sebagai pengurus kempen lapangan yang insya-Allah akan membantu kita. Jadi saya pun sebenarnya dah kelewat. Munzir bagi 45 minit saja tadi. Ini lebih kurang dah dekat sejam kan? Sejam lebih. Saya hanya nak tutup begini kan. Setiap perkara baru saudara-saudari memang susah.
resam orang politik ini ialah orang beritahu benda baru 1, 2, dia akan bangkang 10. Tambah pula kalau daripada keadilan, sebab dia lawan tetap lawan, marilah apa dia lawan semua. Apa yang kita bangunkan dan gunakan ini telah terbukti di peringkat antarabangsa. Ini teknologinya jauh lebih ke depan berbanding dengan mana-mana yang ada di Malaysia. Cuma engineer, data scientist yang sama-sama membangunkan Sistar ini, Sistar tidak akan berfungsi tanpa kepercayaan, keyakinan, kerjasama dan juga komitmen saudara-saudari. Dia akan ambil masa dalam seminggu, 2 minggu, nanti telefon, Allah kena maki, telefon nombor tak ada dalam perkhidmatan, telefon biasalah. Kan, kita pergi kempen ketuk pintu pun kadang-kadang orang tak buka pintu. Saya hanya minta supaya saudara-saudari bersabar, terus buat. Kerana dia telah terbukti, saudara-saudari. Kalau kita berjaya dalam tempoh 2-3 minggu ini dan pekeliling akan keluar kepada cabang-cabang, saudara-saudari akan dilantik secara rasmi sebagai pengurus kempen lapangan dalam tempoh 1-2 minggu daripada sekarang. Kalau saudara-saudari tumpu yang ini, sementara saya, Datuk Seri Anwar semua tumpu kempen nasional. Kalau UMNO panggil pilihan raya dalam masa terdekat, saya yakin tahap kesediaan kita adalah 100%, saudara-saudari. Jadi saya nak tutup dengan homework. Homework saudara-saudari mudah saja. Hari ini JPRP telah susun supaya bukan sahaja ada taklimat, tetapi saudara-saudari akan buat sendiri dan merasai sendiri, ada praktikal kan. Kalau ada masalah tak tahu macam mana nak guna tu, insya-Allah dalam tempoh 1 hari ini saudara-saudari tumpu betul-betul. Homework pertama bila saudara-saudari balik, dalam tempoh 2-3 minggu ini 200 orang jentera di setiap cabang. Ketua-ketua cabang yang tak sampai 200 orang, insya-Allah dapat surat cinta daripada kami. Akan dapat surat cinta. Homework nombor 2 saudara-saudari, setiap minggu bermula 1 Oktober, sekurang-kurangnya 1 cabang, 1 kursi parlimen, sekurang-kurangnya 200 orang pengundi atas pagar ditelefon setiap minggu. Jangan takut, dia mudah saja. Saya beritahu, 1 jam telefon orang, 1 kali telefon tu seorang tu lebih kurang 5 minit. 1 jam boleh telefon lebih kurang 10 orang tau. Kalau 1 hari orang bergilir, 1 hari 5 orang saja yang telefon. 50 orang sehari. Jadi kalau untuk telefon awal ini bermula 1 Oktober ni, kalau untuk telefon hanya 200 orang sehari, seminggu, dia lebih kurang 2 orang, 3 orang telefon lebih kurang 4-5 orang sehari saja tau. Tapi kena buat tiap-tiap hari. Dan boleh buat di kawasan, di pejabat cabang pun boleh buat, daripada rumah pun boleh buat, sambil makan pun boleh buat, kan? Jangan masa tengok wayang. Jadi insya-Allah, pertama homework 200 orang sukarelawan didaftarkan di dalam Sistar dalam tempoh 2-3 minggu. Kami akan semak dan kami akan hantar surat cinta kepada yang tak dapat. Yang kedua ialah pastikan telefon sekurang-kurangnya 200 orang seminggu bermula daripada 1 Oktober nanti. Baik, bukan semua boleh buat. Akan ada yang masalah sana sini. Ada sebab kenapa kita minta dan kita letakkan sasaran begitu. Supaya kita boleh tengok mana yang boleh dibantu, kami bantu. Mana yang perlukan, orang kata reinforcement, orang kata bantuan daripada sukarelawan yang bukan anggota parti, yang itu kami akan alihkan sukarelawan-sukarelawan yang kita rekrut daripada orang biasa untuk membantu cabang-cabang yang
masih lagi bermasalah untuk bawa sampai 200. Jadi surat cinta itu bukannya nak marah. Surat cinta itu untuk membantu kami di JPRP menggabungkan kekuatan di luar parti untuk membantu seberapa banyak cabang. Soal kos, soal telefon semua, sehari-hari tahu kebanyakan lah. Kita tengok macam mana. Tapi ialah kebanyakan line telefon sekarang ni unlimited call. Sepatutnya tidak ada masalah sangat. Dia bukan zaman dulu-dulu kena bayar phone. Kan? Jadi kita cuba yang itu dulu. Kan? Tanggungjawab saya ialah menjelang minggu pertama Oktober yang disebut-sebut parlimen akan dibubar, kita akan masuk pilihan raya dengan tahap siap siaga, insya-Allah 100% saudara-saudari. Ini usaha kita. Kalau kita dah buat yang terbaik di setiap peringkat, pimpinan pun dah buat, proses pun dah betul, di peringkat bawah ni, jentera, saudara-saudari buat yang terbaik juga, itu ikhtiar kita. Yang lain kita tawakal dan serahkan kepada Allah. Insya-Allah, saya sebenarnya yakinlah, kalau kita berjaya sampai ke peringkat itu, nak kata menang, wallahu alam, tapi nak kata tidak, maksudnya nak kata kalah, agak susah untuk kita kalah kalau kita sampai ke peringkat itu dalam 2-3 minggu daripada sekarang. Jadi terima kasih, saudara-saudari akan ada masa yang panjang, yang penat, memenatkan akal kerana banyak nak kena pergi semua, nak kena belajar balik, nak kena cuba balik semua. Saya minta bersabar. Saya hanya boleh mendoakan supaya jasa baik saudara-saudari, masa dan juga usaha saudara-saudari dirahmati dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya atas keikhlasan saudara-saudari. Tapi kita orang parti dalam keadilan, kita memang tak pernah minta apa-apa. Kita hanya nak tengok keadilan dan reformasi berkuasa di Malaysia supaya kita boleh laksanakan kebaikan yang dah lama kita perjuangkan. Jadi dengan itu, saya ucap selamat berlatih, selamat dapat kuasa. Lepas ni dapat kuasa bagi orang masuk ke tak masuk. Dan saya doakan saudara-saudari pulang dengan semangat yang baik. Dan bermula daripada minggu ini dan seterusnya, saya harap saudara-saudari membantu kami menggerak dan menghidupkan kempen kita di bawah. Jadi dengan itu, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rafizi Ramli. Kita akan adakan sesi bergambar. Mohon semua para anggota berdiri di tempat masing-masing dan para pimpinan JPRP untuk berada di atas kapet merah ini. Dan media boleh naik ke atas untuk tangkap gambar daripada atas. Sejurus sesi fotografi ini, para media dijemput untuk ke bilik cempaka belah kanan Dewan kalau keluar daripada pintu ini untuk sesi sidang media. Okey, kita akan jerit oleh pengarah JPRP kita lah untuk jerit. Informasi je lah. Lawan tak lawan. Tidur pun tak cukup lagi nak suruh jerit ni. Okey, saya telah diarahkan untuk menjerit. Okey, saya jerit reformasi, saya sambut, okey? Reformasi. 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 Okey, yang ini lawan tetap lawan tapi style PKR, bukan style wanita UMNO. Okey. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Lawan sampai menang. Okey, terima kasih.